Ni kita nak susun. Integer yang berikut. Dia nak suruh kita senaraikan. Okey. Ni kita nak masuk hari ni lah. So hari ni berapa bulan? 30. Okey. So kalau kita tengok sini dia nak suruh kita senaraikan. Jadi kita kena senaraikan lah. Dia nak daripada mana ni? Daripada negatif 9 hingga 5. Positif 5. Maknanya nombor ni daripada kecil ke besar ke kecil ni? Kecil ke besar? Kecil ke besar lah sebab nombor negatif kan dia sebelah sini kan. Dekat sekolah dah start belajar ke adik? Belum. Oh, belum start belajar lagi Okey. Macam ni kan sifar kat tengah-tengah, mana kita ada nombor 1, nombor 2, kan nombor 3, nombor 4, nombor 5 kan. Maknanya negatif 9 ni dia ada sebelah sini. Maknanya negatif 1, negatif 2, negatif 3 kan, sampailah hujung sini negatif 9. Jadi kita kena senaraikan lah. Senaraikan semuanya. Senaraikan macam mana? Ni lah senarai dia macam ni lah. Kena senaraikan macam ni. Dia ada letak nombor, tak koma. Letak nombor, tak koma. Okey, so apakah nombor pertama yang kita letak kat sini? Nombor 0. Dia nak mula daripada negatif 9. Tak boleh lah letak kosong. Kena mula daripada negatif 9. Mula daripada negatif 9. So negatif 9 lah. Mula dari, dah nama kat situ kan. Daripada negatif 9. Lepas tu nombor berapa? Nombor negatif 8. Begitulah adik susun seterusnya. Okey. Kau buat kat buku kau tu. Okey. Negatif 5. Okey. Negatif 4, okey, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam tu lah lebih kurang dia punya, apa kita panggil tu? Kedudukan dia kan, kedudukan dia macam tu lah. Susunan dia, okey. Sebab kita nak senaraikan nombor kan. Kalau kita tak boleh senaraikan, kita buat dulu dalam bentuk garis nombor ni lah yang macam cikgu tunjuk kat atas ni. Dia boleh buat macam ni dulu pun tak apa, tak ada masalah kan ni. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 kan. Lepas tu baru kita baca. Dia nak daripada ni kan. So daripada sini ke sana lah. So sebab tu kita senaraikan semua sekali. Sama je. Okey, so cikgu nak kamu buatkan yang nombor 2 ini. Kita akan dapat berapa kat situ? Negatif 18. Okey. Negatif 17. Betul lah adik susun tu. Dah betul dah. Tahniah. Okey, kejap Alright. So, kita kalau dia suruh senaraikan je lah kan. Sebab dia kena daripada negatif 18. Maknanya kalau kita buat garis nombor, maknanya daripada negatif 18 lah. Macam tu kan, negatif 18, negatif 17 kan. Itu kalau garis nombor. Tapi dia tak minta dalam garis nombor kan. Dia suruh senaraikan. Bila senaraikan macam adik cakap tadi tu lah. Okey, daripada negatif 18, lepas tu 17, lepas tu negatif 16, 15, negatif 14, negatif 13. Oh, banyak kan? Banyak je. Negatif 11, negatif 10, negatif 9, negatif 8. Tak cukup je tempat juga letak kat sini. Negatif 7, negatif 6. Siaplah. Okey. So itulah jawapan kita. Apabila dia suruh senaraikan senang je. Okey. Dia suruh senaraikan, adik hanya perlu senaraikan je lah. Tapi kena kenal lah yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Okey. Alright. So hari ni kita dah kenal dah nombor besar, nombor kecil kita dah kenal. Sekarang kita nak buat operasi ke atasnya. Kita nak buat arti yang melibatkan integer. Aritmetik ni apa? Aritmetik ni tambah darab tolak bahagi lah. Asas tambah darab tolak bahagi yang melibatkan integer. Maksudnya apa? Yang melibatkan nombor integer. Okey. Sebelum tu kita ada beberapa hukum yang kita kena tahu. Okey, berkenaan dengan integer ini. Okey. So apa maksud bila ada kurungan? Kita dah pernah belajar dulu masa di sekolah rendah. Okey, kita ada kurungan lah kan. Kita ada apa? Kuda baca tol. T salah pula. Huruf T salah pula. Okey, kuda baca tol. Kita ada kuda baca tol masa kita belajar di sekolah rendah, betul? Maknanya yang ini ada kurungan, kemudian kita ada darab dengan
Bahagi cari, tambah, campur dan tolak. Okey. Yang kita tahu darab dengan bahagi ni satu kumpulan, satu kawan, dan juga tambah dengan tolak ni satu kawan. Jadi kalau kita jumpa darab dan bahagi, kita buat mana dulu? Kita akan buat dari kiri yang depan dululah ke kanan. Begitulah juga kalau kita jumpa tambah dengan tolak. Okey, dia kawan sama kawan, kita akan buat dari kiri ke kanan. Cumanya bila kita masuk topik integer ni, dia ada satu lagi, iaitu dia ada simbol kan? Simbol. Bila ada kurungan macam ni, kurungan ni bermaksud darab. Apa maksudnya darab? Darab dengan yang luar ni. Tu maksud dia. Contoh. Kalau cikgu letak sini 2, contoh ni 2, sini cikgu letak 4. Apa maksud kat sini? Satu kat luar, satu dalam kurungan kan? Maksudnya apa kat situ? Darab. Darab. Jadi 2 darab 4 berapa? 2 darab 4, 8. 8. Tu maksud dia. Okey. Maksudnya kalau macam ni. Tapi yang ini kalau nombor. Sekarang kita nak tengok kalau dia simbol. Contohnya negatif. Dalam kurungan pun negatif. Apakah jawapan dia kan? Takkan nombor juga kan? Takkan negatif darab negatif jawapan dia 1 kan? Okey, untuk darab atau bahagi, tapi itulah darab dululah. Okey. Darab kalau simbol sama. Okey, sekarang simbolnya sama tak ni? Kat luar negatif, dekat dalam pun negatif. Simbol dia sama kan? Sama. Simbol sama akan menghasilkan positif. Pegang tu dulu Simbol sama akan menghasilkan positif. Bermaksud dengan kata lain, kalau contoh negatif, darabkan dengan negatif, okey, jawapan dia akan jadi positif. Okey. Ni maksud yang sama. Kurungan ni dengan bawah ni dia membawa maksud yang sama. Atas pun negatif darabkan negatif, bawah pun maksudnya negatif darabkan negatif. Cuma cikgu nak beritahu kurungan tu maksudnya darab. Darab apa? Darab dengan orang yang ada kat luar dia. Okey, kalau simbol darab simbol lah. Okey. Itu kalau tolak dengan tolak kan, ataupun kita panggil negatif dengan negatif. Okey. Kalau positif, contohnya positif, darabkan dengan positif. Okey, adakah simbolnya sama? Simbolnya sama ke tak sama situ? Tak sama. Apa pula tak sama? Ni positif, darab dengan positif, simbol samalah ni. Apa pula yang tak samanya? Okey, dia sama. Makna bila sama akan menghasilkan positif. Senang sahaja. Okey. Kalau darab, simbol sama. Simbol sama akan menghasilkan positif. Begitulah juga sebaliknya. Okey, kita buat yang sebaliknya pula. Okey, katakanlah kita ada positif, lepas tu dalam ni negatif. Contoh. Ini bermaksud positif darabkan dengan negatif. Adakah simbol sama? Tak. Tak sama kan? Ni positif, ni negatif. Tak sama. Bila tak sama akan menghasilkan negatif. Okey. So katakanlah negatif darabkan dengan positif. Contohlah ni nak bagi nampak kan. Simbol sama ke tak sama ni? Tak sama. Tak sama. Bermakna dia akan hasilkan positif ke negatif? Negatif. Senang je kan? Senang sahaja. Kita tengok simbol dia. Simbol dia tak sama, dia akan menghasilkan negatif. Selesai masalah kau. Okey, masalah kita dah selesai kat sini. Kita dah mahir ni kan, barulah kita boleh tengok soalannya. Okey, mari kita tengok kepada contoh yang dia bagi. Okey, yang ni dia tunjuk contoh menggunakan garis nombor. Okey, tapi kita terus belajar yang tidak menggunakan garis nombor lah. Kalau nak guna garis nombor pun boleh juga. Okey, tak ada masalah pun. Okey, cikgu tunjuk dulu lah sedikit kalau kita gunakan garis nombor. Sebab kat bawah, bahagian bawah ni kita nak jawab tidak menggunakan garis nombor. Okey, apa maksud garis nombor ni? Kita kena lukis garis nombor dululah. Kat sini nampak dia kata bermula dari negatif 9. Negatif 9. Okey. Okey, negatif 9 kan? Maknanya negatif 9, minta maaf. Negatif 5. So negatif 5 dekat sini kan? Kat sini. Dia suruh kita tambah berapa? Tambah negatif 4. Maknanya kita kena undur ke kiri kan? Okey, jadi 1, 2, 3,
4. Nampak kita berhenti kat mana? Kita berhenti dekat negatif 9. Itu kalau kita nak guna garis nombor. Okey. Tengok yang ni pula. Okey, nampak ni ada darab kan ni kan? Negatif, nampak ni negatif. Darab dengan negatif, nampak ni. Jadi kita darabkan dia dulu. Darab ni dapat berapa? Dia akan menghasilkan positif. Ingat negatif dan negatif hasilkan positif. Okey, so mana cikgu punya ni? Kejap. Ni. Okey, maknanya yang ni kita salin balik je macam biasa. Okey, ni negatif 9 kan? Dekat sini ada masalah kita. Okey, ni masalah kita ni kita kena selesaikan dulu. Yang mana kita permudahkan dulu ni negatif dengan negatif ni. Bila dia ada kurungan, kita darabkan simbol dia negatif dan negatif positif. Baru kita salin balik nombor 3 kat belakang tu. Ni nombor 3 ni kita salin je kat belakang ni. Tu. Jadi sekarang kita ada negatif 9 tambah 3. Okey. So negatif 9 dia duduk kat sini. Negatif 9 asalnya. Okey, tambah 3 maknanya 1, 2, 3. Nampak berhenti kat mana? Negatif 6. Okey. Satu lagi perumpamaan yang kita nak senang faham. Okey, negatif ni kita boleh anggap sebagai kita hutang. Hutang lah, tak bayar kan? Hutang. Positif ni yang kita bayar. Okey, contoh. Contoh. Cikgu letak sini contoh. Negatif 2, positif 4. Okey. Apa maksud negatif 2 ni? Negatif 2 tambah 4. Tahu apa maksud negatif 2 kat situ? Kita gunakan konsep yang kat atas ni. Ni kita gunakan yang ni. Okey. So bermaksud dekat situ negatif 2 ni maksudnya hutang kan? Hutang berapa ringgit kat situ? RM2. Adik hutang RM2. Okey, adik hutang hutang 2. Adik bayar berapa tu? RM4. Dapat duit baki ke masih berhutang? Baki. Baki berapa ringgit? RM2. RM2. RM2 tu positif ke negatif? Negatif. Kenapa pula negatif? Kau dah tak hutang orang, dapat duit baki lagi, kau hutang orang punya. Positif. Positif lah. Okay, kau dapat duit baki kan? Kau pergi kedai kan? Berapa harga? RM2. Saya bayar RM4. Lepas tu orang tu bagi baki kat kau RM2. Takkan kau hutang orang tu lagi kan? Bermakna kau dapat lebihan RM2. So 2 lah. 2 yang positif. Biasanya kita tak tulis positif depan ni. Tapi dia adalah 2 yang positif lah. Tak tulis pun tak apa. Maknanya kita tahu 2 tu adalah 2 yang positif. 2 yang positif. Boleh Okey. Untuk menguji lagi tahap kefahaman kau ni, cuba kau buat satu soalan ni kejap. Kita mahirkan ni dulu Okey, katalah kita ada okey, ni berapa bakinya? 10 tolak 8. 10 ni macam dia positif lah kan? 10 yang positif maksudnya kita ada duit RM10, kita bayar RM8 kan? Ataupun kita bayar hutang RM8. So berapa baki? Berapa? Baki RM2. RM2 tu kita ada positif ke negatif? Positif. Kita ada duit kat tangan kita kan? Dia positif lah, positif 2. Okey. Adik kena tahu satu lagi adalah setiap satu nombor ni depan ni ada simbol. Okey, contoh cikgu tak letak sini simbol ni terpadam semua pula. Contoh cikgu padam simbol ni kan. 10 ni adik kena tahu simbol dia adalah simbol Positif. ada simbol, ada pendamping dia kat depan tu. No, negatif ni siapa punya? Negatif ni 8 yang punya. Dia ada orang depan dia. Okey, ada orang depan dia. Okey, pendamping dia tu ada. Okey, selesai Alright, katakanlah kita ada 5 tolak 8. Apa maksud dekat situ? Ini negatif. Negatif. Faham tak maksudnya apa soalan ini? 5 ni apa? 5 ni positif. 5 ni yang positif maksudnya kita bayar. Betul. Bayar berapa ringgit? Bayar 5. Okey. Hutang berapa ni? Hutang negatif. Hutang 8. Okey. Memanglah hutang tu negatif. Hutang 8. Jadi adik baru bayar RM5 je. Sedangkan adik hutang RM8. Jadi ada baki hutang lagi ke dah tak ada hutang dah?
Tak ada lah. Dah tak ada hutang dah? Ada lagi. Berapa banyak hutang? Ya, dalam memang RM3. RM3 lah kan? Okey, so RM3. So RM3 tu kita tulis sini RM3. Ada apa kat depan dia? Simbol negatif. Sebab apa ada simbol negatif? Sebab ada kita Bagi. kita masih berhutang lagi kan? Kita baru bayar RM5 kan? Sedangkan kita hutang orang tu RM8. Jadi masih ada baki hutang RM3. Okey, kalau cikgu tunjukkan dalam garis nombor, okey, dia akan jadi macam ni lah. Ting ding 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 ding. Bermula dengan nombor nombor 5 lah sebab bermula dengan positif 5. Kemudian nampak dia negatif 8. Negatif 8 maknanya kita kena bergerak ke sini. Berapa kali? 8 kali. So geraklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ni kalau kita nak guna kaedah garis nombor. Mungkin lebih mudah kan? Okey, jadi kita nak tahu berapa kan? Kita undur je lah. 5 sebelum 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nampak? Ini dah dua cara cikgu tunjuk kat kamu. Satu cara bayar hutang. Dan satu lagi adalah menggunakan garis nombor. Okey, kenapa cikgu nak sibuk-sibuk ajar garis nombor ni? Nombor ni kalau nombor kecil bolehlah kita buat. Habis tu kalau bayar hutang ni, kalau nanti nombor tu besar, contohnya 18. 18 tambah dengan 27. Takkan kita nak pakai garis nombor, kan panjang nanti nombor kita kan. Jadi kita akan pakai konsep bayar hutang ini. Okey, dia ada satu lagi konsep tapi kita pakai dua ni dulu tengok. Kalau adik tak boleh ikut, baru cikgu akan tunjuk kaedah yang ketiga. Okey, mari kita tengok pada soalan. Hukum kuda baca tol tu. Tapi hubungan dia kat luar ni nampak ada satu simbol positif. Dekat dalam ada simbol apa? Simbol negatif. Okey, nampak ni. Dua ni. Nampak ni satu positif, satu negatif kan? Okey. Yang 6 ni tak ada masalah. Kita salin je balik. Okey, dia tak ada kacau siapa-siapa. So, duduk sini dan diam 6. Okey. Positif dengan negatif tu operasinya darab. Okey, simbol sama tak? Tak. Simbol dia tak sama. Bila simbol tak sama, maksudnya positif darabkan dengan negatif akan menghasilkan? Menghasilkan negatif. Ya, betul. Senang je. Simbol tak sama, akan hasilkan negatif. Lepas tu barulah kita buat keluarkan yang belakang ni 9 ni. Buat keluar sini 9. Okey, so dah barulah kita boleh selesaikan. 6 dengan negatif 9. 6 tolak 9. Berapa baki dia? 6 tolak dengan 9. So 6 tu positif ke negatif? Positif. Untuk peringkat awal kita tak mahir, kita tulis dulu positif. Jadi kamu nampaklah situ, nampak. So kamu ada berapa ringgit kat situ? RM6. RM6. Kau hutang orang? RM9. RM9 kan hutang orang. Jadi masih tak cukup lagi. Negatif 3. Pandai. Itu je cikgu nak beritahu kat kau. Maknanya kau tu masih berhutang lagi lah. Kan jangan lupa kan. Hutang kena bayar. Ni kan. Yang ni kau hutang orang tu lagi berapa ringgit? Lagi RM3. Selesailah masalah kau. Inilah jawapan dia. Faham? Okey, cantik. Kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Teng tong. Nampak ada lagi ada lagi kurungan. Okey, so negatif 7 tu kita buat apa? Biarkan je. Kita biarkan je lah. Dia tak kacau siapa-siapa kan. Dia baik. Buat turun je lah. Buat turun je dia negatif 7. Okey, tak payah usik apa-apa. Okey, kemudian apa kita kena buat langkah seterusnya? Ni tak ada simbol negatif. Jadi positif. Dia simbol yang sama kan kat sini. Nampak ni ada ni dengan ni, nampak. Ini ada kurungan, maksudnya ni kita kena kita kena darab dulu. Okey. So bila positif darab dengan positif, simbol dia sama, akan menghasilkan positif lah. Okey, kemudian kita buat apa? Letak dua kat bawah. Pandai. Baru kita buat sama dengan. Okey, selesai. Sekarang berapa jawapan kita? Ya,
Ya, tak apa. Slow-slow. Cikgu tunggu. Jangan risau. Okey, apakah dapatan kita di Negatif sini? 5. -5, cantik kan. Dia di -5 lah sebab apa? Sebab kita hutang orang RM7, betul? Kita bayar baru RM2. Jadi kita ada hutang orang tu lagi RM5. Tu contoh. Cantik adik. Tahniah, tahniah. Hebat, hebat. Anda hebat. Kita kena bagi tepukan dulu. Okey. Pasang muzik semangat sikit, muzik semangat sikit. Okey. Bagi cergas-cergas sikit. Okey. Alright. So seterusnya. Soalan yang ketiga. Mari kita teruskan soalan yang ketiga. Okey. So apa step kita yang pertama? 8. 8 tu biarkan saja. Kita buat turun bawah. 8 ke negatif 8 tu? Negatif 8. Jangan lupa simbol tu kena buat pergi sekali. Jangan tinggal dia pula, sedih dia nanti. Okey, kemudian apakah langkah seterusnya? Okey. So, sekarang apakah jawapan kita? Negatif 13. Sebab kita hutang kan. Okey. So hutang RM8, hutang lagi RM5. So kita tengah hutang orang tu, hutang kita bertambah lah. Jadi hutang kita RM13. RM13. Okey. Sebenarnya kita boleh guna kalkulator untuk menekankan jawapan ni. Cumanya cikgu tak ajar dulu. Biar dulu. Bagi kau faham konsep dulu. Biasa dulu. Okey. Nanti bila ni baru kita menggunakan kalkulator. Okey. Yang ini negatif 4. Kemudian Darab. bagus. Darab dulu. Darab dapat berapa ni? Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Ini positif. Bagus. Okey, itu dah teori dah pandai dah. Okey, lepas tu buat turun apa? Letak nombor 8. Cantik. Okey, sekarang selesaikan masalah dia. Dapat apa kat situ? Sudah. Boleh saja. Bisa aja dong. Cikgu naik jap. Jawapan 4. Positif 4. Positif 4. Cantik, terbaik. Sekejap Okey, betul lah. Jawapan dia adalah positif 4 lah. Ataupun kita boleh 4 lah kan. Sebab apa? Tengok kat sini. Kita hutang. Hutang RM4. Okey, kemudian kita bayar. Kita bayar sebanyak RM8. Jadi, ada baki RM4 lah duit kita kan. So, macam itulah. Alright. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah untuk darab dengan bahagi. Macam cikgu dah cakap tadi lah. Okey, cumanya bila darab kat sini, bila operasinya darab, tadi operasi tambah kan. Bila ni operasinya darab, nampak ni darab. Kita darab nombor dengan nombor. Okey, kau tulis sikit kat buku kau bahagian bawah tu, kan, dekat bahagian macam cikgu lukis ni, nombor kita darab dengan nombor. Okey, simbol simbol darab dengan simbol. Begitu juga kalau dia operasi bahagi. Kejap. Operasi bahagi pun sama. Kita akan buat nombor bahagi dengan nombor. Okey, simbol. Kita bahagikan dengan simbol. Sama je. Okey, nombor kita darabkan dengan nombor, simbol kita darabkan dengan simbol. Apa maksudnya kat situ kan? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, okey, cikgu padam yang ni dulu cikgu tak gunakan teknik ni. Okey, teknik ni dia asingkan kat situ. Jadi cikgu buat macam ni. Okey. So, nampak dekat sini kita ada nombor kan. So, nombor darab dengan nombor dulu. Okey, nombor. 8 darab dengan 3 dapat berapa? 8 darab dengan 3. Kalau tak boleh, kamu tekan kalkulator kamu lah. Dapat berapa 8 darab 3?
24. 24. Boleh tengok kat buku sifir pun tak apa. Okey. Kemudian barulah kita ambil simbol darab dengan simbol. Okey. 8 ni simbolnya apa? Simbol negatif. Okey, negatif. 3 ni simbolnya apa? Positif. Simbol dia sama tak? Sama. Tak sama kan? Bila tak sama menghasilkan apa? Menghasilkan negatif. Jadi jawapan kita adalah negatif 24. Jawapan kita adalah negatif 24. Okey, cikgu tak ikut yang cara yang dalam buku ni. Okey, cikgu buat cara yang cikgu sahaja, senang. Okey, so kita tengok contoh yang kedua ni cikgu padam dulu Okey, cikgu nak pakai cara cikgu saja. Okey, so pertama kita bahagikan nombor dengan nombor. 20 bahagikan dengan 4. Kamu dapat berapa? Bahagikan yang tu dulu. 20 bagi 4, 5. Okey, 5 kan? Alright. Kemudian kita ambil pula simbol yang depan dia. Ni simbol 20 negatif. Simbol 4 ni pun negatif. Jadi bila bahagi simbol yang sama, menghasilkan positif. Positif lah. Kalau tak tulis positif pun tak apa kat depan dia Okey. Macam itulah. Okey, ni tak tulis pun tak apa. Kita tahulah jawapan dia memang positif. Okey, mari kita aplikasikan teknik tadi kepada soalan. Okey. Cikgu pandang apa benda tu? Cikgu pandang cikgu punya ni lah. Cikgu punya slide lah. Cikgu kan menulis. Okey, so 5 darabkan dengan berapa dulu? 6. 5 darab dengan 6. 5 darab 6 berapa? Ting. 5 darab 6 berapa? Ada buku sifir tak kamu kat situ? Tak ada. Alamak, tak ada buku sifir. 5 darab 6, 30. Cantik. 5 darab 6, 30. Tu dia lah 30. Kan? Ting tong. Okey, kemudian? Lepas tu tengok. Simbol darabkan dengan simbol. Okey, 5 ni simbolnya apa? Positif. Positif. 6 ni simbolnya? Negatif. Sama tak? Tak sama, menghasilkan negatif. Pandai. Siap kerja kau. Nampak? Siapa kata susah? Sonang aja. Sonang aja. Okey, cantik. Teruskan. Teruskan. Soalan nombor 2. Sekejap. Nombor 2 siap. Okey, nombor 2 siap. Dapat nombor berapa? Negatif 56. Cantik. Kan kita darab dululah. 7 darab 8, 56. Okey, kemudian negatif. Darabkan dengan positif. Simbol tak sama, maka menghasilkan negatif. Cantik. Okey, soalan ketiga, Dip. Okey. Soalan basic-basic je hari ni. Okey. Okey dah? Ya. Dah. Jawapannya positif 24. Okey, 6 darab 4 adalah 24. Dan kemudian kita darabkan nampak negatif, darabkan dengan negatif. Nampak simbol sama kan? Ini positif lah. Okey, cantik. Bagus. Alright, seterusnya. Tiga darab dengan
7. Ya, tentu jadi 21. Bagus, 21. Kemudian? Ni positif. Bagus. Kan nampak senang aja tu. 21. Positif 21. Okey, ataupun 21 lah, tak tulis pun tak apa. Okey, sekarang kita pergi pada bahagi. Pun sama juga konsepnya. Okey, nombor bahagikan dengan nombor. Okey, bahagi dulu 28 bahagi dengan 7. Kau dah beli kalkulator ke pinjam kalkulator abang kau? Kereta. Dah beli dah? Belum lagi. Ha? Belum lagi. Oh, belum lagi. Habis guna kalkulator. Dapat jawapan. Dapat jawapan apa? Negatif 4. Okey, 28 bahagi dengan 7 dapat 4. Okey. Kemudian negatif bahagi dengan positif dapat negatif sebab simbol tak sama. Okey. Alright. So kau pakai kalkulator siapa? Kau minta abang kau? Lah. Okey. Cantik. Alright. So seterusnya. Dah. Dapat berapa? Positif 6. Okey, positif 6 cantik. Alright, ni nombor 7. Dah. Okey, dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. Okey, cantik. Seterusnya. Yang terakhir, soalan untuk ni. Kemudian kita nak masuk operasi bergabung. Dah. Dapat berapa? Positif 10. Okey, 10. Cantik. Alright. Kenapa tak bunyi pula ni? Okey. So, kita dah habis dekat situ asas tambah darab tolak bahagi. Melibatkan nombor integer. Okey, sekarang ni kita nak masuk pula operasi bergabung. Tadi dia single-single, dia satu-satu. Sekarang kalau dia bergabung. Nampak macam ni kan? Tengok. Nampak ni dia punya soalan ni, contoh nampak banyak kan? Nampak ni. Punyalah banyak. Okey. So mana kita nak buat dulu? Yang ni lah kita kena ikut kuda baca tul tadi. Yang ini kita kena ikut hukum. Kuda baca tul. Yang ni kita kena hukum dia. Hukum dia macam mana? Tengok kepada kalau ada kurungan, kena buat kurungan dulu. Kalau ada darab dengan bahagi, kena buat darab atau bahagi dulu. Macam itulah. Okey, jadi kita tengok soalan ni dulu. Ni dia dah bagi contoh kan. Okay, tak apa, kita ikut je contoh. Okey, so tengok ada kurungan tak kat sini? Ada kan? Nampak ni ada satu kurungan. Nampak ni. Lepas tu sini pun ada lagi satu kurungan. Nampak ni, ni kurungan. Okey, mana kita nak buat dulu? So kita buatlah yang kurungan dulu. Okey. So 2 dalam kurungan ni kan 2 tolak dengan negatif 6 dapat negatif 4. Okey. Kemudian kita tengok kat sini lagi nampak ada operasi bahagi. Okey, so kita kena buat bahagilah kan? Buat bahagi dulu. So negatif 18 ni, okey. Bahagikan dengan negatif 3, okey. Kalau boleh cikgu, kalau boleh kita buat macam ni terus. Okey, kejap cara dia leceh sikit cara dia, kejap. Okey, padam dulu Cikgu tunjuk terus buat cara cikgu lah, okey. Cara yang dalam buku ni boleh pakai, tak ada masalah, tak salah pun. Okey, cumanya kita nak memudahkan satu step sahaja. Okey, kejap Cuba padam dulu sebab tak pakai ruang ni. Okey, so apa yang kita nak sebenarnya? Okey, kita tengok sini ada yang kurungan kan?
So lemak terpadam terkeluar semua pula. Okey. So ada kurungan kat situ. Jadi kita keluarkan dulu. Okey. Keluarkan dulu yang kurungan. Alamak, dia habiskan semua pula. Okey. So mana yang kurungan kat sini? Ni dengan yang ni kan kurungan. Okey, kita buat keluar yang tu dulu. Okey, kita buat keluar yang tu dulu. Okey, so 5 ni kita tak payah usik. Okey, 5. Okey, negatif 18 bahagi. Okey. So bahagi dengan ni, nampak ni kat luar ni simbolnya apa? Positif. Positif darabkan dengan negatif 3. Okey. Ini pula 2 tolak dengan negatif 6. Okey. Kita akan dapat berapa kat situ? Negatif 4. Okey. Nampak tak ada kurungan lagi? Tak selesai lagi kan? So kita selesaikan dengan luar ni. Positif darabkan dengan negatif. Okey, so kita akan dapat 5 negatif 18 bahagi dengan negatif 3. Okey, positif darabkan dengan negatif dapat apa ni? Yang ni. Kita kena selesaikan sebab ada kurungan lagi. So dapat apa situ? Positif dengan negatif. Negatif 4 lah kan? Okey. Sekarang baru kita buat operasi. Okey, sekarang kita nak kena buat operasi apa dulu kat sini ni? Operasi darab. Ada tak darab kat situ? Tak ada kan? Yang tinggal bahagi. So buat bahagi dulu. So 5. Okey, ambil yang ni lah. Negatif 18 bahagi dengan negatif 3. Okey, bahagikan ni dapat berapa? Negatif 18 bahagikan dengan 3. So bahagikan nombor dengan nombor, huruf dengan simbol dengan simbol. Okey, bila kamu dah ada kalkulator tu, kamu boleh tekan terus dah. Okey, kejap Cikgu buka kalkulator cikgu dulu. Okey, mana dia? Okey, so kalau kamu dah ada kalkulator kamu tu, okey, kamu boleh tekan sahaja kalkulator kamu. Jawapannya negatif 6. Kejap Alright. So, kalau kamu bahagi tu, okey, kita tak boleh dapat negatif 6. Kita kena ambil negatif 18 bahagikan dengan negatif 3. Kena masukkan. Tadi saya cikgu cakap negatif 18 dah bahagi dengan 3. Tak boleh, kena bahagi dengan negatif 3 kan, simbol dia ada negatif 3 situ. Kamu jangan ikut apa cikgu cakap. Tengok simbol dia kat situ. Okey, so kita akan dapat 6. Jadi 6 tu positif ke negatif? Mana? 6 positif. Jadi tulis sini positif 6 tolak dengan 4. Ni yang kita buat turun, yang ni buat turun pergi sini. Nampak sekarang tinggal tambah dengan dengan tolak. Okey, kita nak buat mana dulu tambah dengan tolak ni? 6 tolak 4. Memandangkan dia sama kuat, bila dia tambah dengan tolak, okey, tambah dengan tolak, dia sama-sama kuat. Okey, dia sama-sama kumpulan. Bila dia sama-sama kumpulan, kita akan buat daripada kiri ke kanan. Okey, yang ni kamu boleh tekan je lah kalkulator. Okey, kalau kamu keliru, yang ni tak apa, kamu tekan je kalkulator kamu. Maksudnya 5. Okey, cuba tekan sekarang 5. Okey, kamu tambahkan dengan 6, kamu tolakkan dengan 4. Okey, dapat berapa jawapan dia? 7. Tulislah 7. Itulah jawapan dia. Okey, tekan sama dengan dapat 7. Bila operasi dah banyak-banyak macam ni, habis cikgu kalau dah boleh pakai kalkulator, kenapa cikgu nak suruh saya buat kerja panjang-panjang? Sebab kita dalam peperiksaan, kita diuji, dia nak kita buat jalan kerja. Jadi kau kena ada jalan kerja. Kalau ikutkan soalan ni, kita boleh masukkan 5, kan? Contoh cikgu masukkan 5 tolak dengan 18 bahagi dengan buka kurungan negatif 3, okey. Tambah dengan 2 tolak 6. Cikgu boleh je dekat kalkulator kita boleh je masuk soalan yang dibagi tu. Okey. Nampak dapat 7. Tapi kenapa? Habis tu kenapa nak buat panjang-panjang ni? Pening cikgu panjang-panjang ni. Sebab kita nak tengok jalan kerja. So jalan kerja ni tak ada dalam kalkulator. Okey. Jalan kerja kita kena buat sendiri. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, sikit. Boleh. Go Adib. Go. Alright. Biasalah dah sekolah menengah ni lama terconteng pula. Okey, dah sekolah menengah ni dia kena banyak sikit latihan. Kan? Sekolah rendah tu santai-santai sikit kan. Masuk sekolah menengah ni kita bagi banyak sikit latihan supayanya kita lebih cepat faham. Okey. So kita tengok kat sini. Langkah yang pertama, apa dulu kita nak kena buat kat sini?
Yang kurungan tu dulu. Yang kurungan dulu. Jadi negatif 8 ni tak payah usik dia, buat turun je lah. Okey, sekarang ni ada kurungan ni. Apa nak jadi kat dia ni? Positif darabkan dengan negatif. So, positif dan negatif jadi apa? Jadi negatif. Okey, so negatif 4 darabkan dengan 3. Betul? So sekarang kita nak buat siapa pula ni? Kita buat yang darab. Ya betul. Kita kena buat darab dulu lah. Sebab darab dengan tolak dia darab lagi besar kan? Okey. So kita ambil darab lah. Siapa darab dengan siapa? Negatif 4 ni. Dan 4 darab dengan 3. Negatif 4 sebab simbol depan tu ingat. Negatif tu siapa punya? 4 punya. So 4 darab 3. Okey, ni negatif 8 nak buat apa? Negatif 8 ni salin macam biasa sajalah. Okey, negatif 8 ni salin macam biasa saja. Sebab dia tak terlibat kat situ. Okey, so salin dulu. Negatif 8. Okey, 4. Negatif 4 darab dengan 3 dapat berapa? 4 darab 3 dapat berapa? 12. 12. Jadi negatif darab positif? Negatif darab dengan positif. Ni simbol dia ni negatif. Negatif. Okey. Sekarang kita ada negatif 8 dengan negatif 2 negatif 12. So jawapan kita berapa? Yang ni kamu boleh tekan je lah. Negatif. Okey, negatif 8. Okey, hutang RM8, hutang lagi RM12. Okey, so kamu akan hutang orang RM20. Kamu berhutang orang RM20. Negatif 20. Negatif 20. Ya, dapat negatif 20. Nampak kan? Boleh. Okey, dah nampak macam dah. Kan? Okey, sikit guys. Okey. Alright, negatif 35 bahagi dalam kurungan negatif 7 tambah 2. So nak buat mana dulu ni? Kurungan dulu. Okey, selesaikan dalam ni dulu, betul? Dalam ni apa ni? Apa jawapan dia kat situ? Negatif 7. Ni negatif 35. Lepas tu tengok bahagi darab. Nanti dulu, dalam kurungan, selesaikan dalam kurungan dulu. Ni tak selesai dalam kurungan ni, kena selesaikan dulu. Baru kita boleh darab dengan luar. Ni tak selesai lagi. Selesaikan dulu. Dapat berapa ni? 7 tambah 2. 9. Ni kan negatif, mana boleh? Hutang 7, bayar 2, mana boleh jadi 9? Ya. Apa ni? Negatif 5. Dapat negatif 5 kan? Barulah kita buat dengan yang luar. Okey. So kita ambil apa? Nombor. Bahagikan dengan nombor lah. Okey, so 35 bahagi dengan 5. 7. 7. Kemudian negatif bahagikan dengan negatif. So akan dapat positif lah. So jawapan dia 7 lah. Positif 7. Nampak? Nampak? Okey, lagi satu. Okey, last satu lagi. Okey. Kita berhenti kat sini lah. Okey, ni last. Okey, cepat, patas. So kita buat siapa dulu ni? Dalam kurungan. Okey, selesaikan dalam kurungan tu dulu. Kita ada situ hutang 10 bayar 4. Dapat berapa kat situ? Negatif 6. Okey, negatif 6. Okey, baru kita darab lah. Okey, 6 darabkan dengan 6. Okey, dapat berapa situ? 36. 36. Kemudian ni positif dan negatif. Positif darabkan dengan negatif. Ingat, bila darab mesti buat dua benda. Nombor dengan nombor, simbol dengan simbol. Dapat berapa? Positif 36. Mana boleh positif ni, simbol sama ke ni? Tak, negatif 36. Negatif 36. Senang je. Kalau darab simbol tak sama, ni kan simbol ni positif depan ni.
Okey, ni negatif simbolnya, nampak kan tak sama tu. So dia akan jadi negatif. Alright, itu sahajalah untuk sesi kita pada kali ini.